Orang main lambat. Masak hari ni esok masak, lusa masak tak sedap macam kemarin dah. Lama-lama orang main dia kata kedai aku depa buat sampai orang tak masuk dah. Orang lintas tak nampak. Bukan tak nampak, tak berasa nak singgah, kena dah sekali. Tapi khurafat yang seperti ini dia ambil kesempatan oleh syaitan. Saya tak nafi ada sihir, sungguh saya tak nafi. Ada. Tetapi majoriti hak duk bising tu tipu. Tuan-tuan boleh pergi kedai dia makan sendiri ya. Kedai yang menyebabkan orang ramai ni ada punca. Sama ada satu-satu jenis makanan dia sedap, ataupun dia murah, ataupun dia banyak, ataupun dia layan baik, ataupun dia bubuhlah barang berapa orang ramai nak terpaksa nak tengok, ataupun dia bubuh pelayan mana hak comel sikit ke pakai duk terpa api. Tak ada satu kerja. Adalah. Sebab itu watak yang khurafat yang seperti itu menjahanamkan banyak orang. Kawan ni bila dia tanya ada orang alim, dia pun tak tahu beza antara alim dengan orang kaki kuat duk betapa, dia tunjuk kaki kuat betapa. Saya buat satu contoh, selalu saya buat dulu pada tuan-tuan. Orang kalau kuat ibadat ni dia lain, dia kuat ibadat tapi dia tak faham agama, dia penandang, dia fatwa agama dia lajak. Dia fatwa agama dia lajak. Kadang-kadang benda hak boleh dia kata tak boleh. Benda hak Nabi tak buat dia pi andai-andaikan, dia jadi nak lebih. Sebab tu saya cerita bang tuan-tuan, satu orang dia main rumah kita hidang makan dan dia main pun dekat time makan, dia mana masuk main, kita dah dekat makan, kita bagi dia makan. Elok kita buka bagi dia nak makan, orang bang dia kata Assalamualaikum, dia makin sembahyang. Kita tak makan dulu, dia tak. Kita lain sembahyang, Allahu Akbar, Allah lebih besar. Secara teorinya macam tu lah hang nampak. Memanglah kalau semayangnya dan makan, kita pergi semayang tinggal makan macam membesarkan solat lah. Tetapi secara hadis Nabi dia tak macam tu. Idza qudimal asya wa uqimatus salah fabda'u bil asya. Nabi kata apabila dihidangkan makanan dan kemudian didirikan salat, mulakan dengan makan. Supaya kita tak pergi makan solat dalam keadaan kacau otak kita, dengan kadar yang patut, dan kemudian satu orang pergi salat. Jadi dia hanya belajar semangat, dia tidak belajar nas. Satu orang dia belajar teori siapa tahu, dia kata air daripada bumbung orang yang tak sembahyang tu lebih teruk daripada kencing anjing. Adalah buku fadilat apa dia baca. Lalu dia punya kesimpulan, kita tak kalau kita minum kedai orang yang bancuh ayak, dia tak sembahyang, haram. Pasal ayak bumbung dia apa macam kencing anjing, tambah dia bancuh, kencing apa tak tahu, lalu haram. Saya kata ambil mana? Oh, dia kata kalau macam dia tak baca nas, dia buat andaian, lalu dia haramkan benda yang orang kafir kalau bagi ayak apa halal, takkan haram orang Islam bancuh. Samalah dengan orang hadut semangat-semangat tu, dia tak mengaji banyak lalu dia kafirkan orang. Sebab lebih lajak daripada laju. Lebih lajak daripada laju. Pasal kita tengok bagus ya, main-main rajin. Semayang satu hal, ilmu satu hal yang lain. Puasa satu hal, ilmu satu hal yang lain. Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah buat andaian beza antara orang alim dengan orang jahil di dalam soal ibadah.
Orang alim ni, orang ada ilmu ni, macam mana pening pun dia, kalau syaitan muncul kepada dia, kata, akulah Tuhanmu, hang ikutlah aku. Kata Ghazali, maka akan berkatalah orang alim, dia kata, aku jahat-jahat aku pun, aku dah mengaji, aku tahu hang syaitan. Tuhan tak macam ni. Tuhan bukan dia jenis duk muncul-muncul macam ni. Tapi dia kata orang kuat ibadah tapi tidak menuntut ilmu, dia kuat ibadat, betapa kuat, lepas tu dalam kuat dia mimpi, dia nampak apa-apa syaitan muncul, akulah Tuhanmu, engkau telah mencapai makam sekian-sekian, maka dia tunduk pada syaitan kerana dia sangka Tuhan muncul untuk dia. Sebab jahil. Maka sebab itu disuruh kita menuntut ilmu sebelum beramal. Kawan ni dia tanya, dia pun jumpa, dia orang tunjuk pada rahib. Lalu dia habangkan rahib tu, innahu qatala 99 nafsa. Dia dah bunuh 99 nyawa. Fahal lahu min taubah, adakah bagi dia taubat? Apa dia jawab? Tok kaki ibadat ni, qala la, ada, kata, oh jahat hang, 99 hang bunuh. Kawan ni bukan kata 99, kalau boleh luku orang pun tak boleh taubat dah, sepak orang pun tak boleh taubat dah. Dia kira kuat ibadat, ilmu tak mengaji. Bila dia cakap macam faqatalahu fakammala bihi mi'ah, bila dia cakap macam tu, kawan ni pun baru nak baik ya tak baik lagi, angkat pedang bunuh orang, bagi cukup 100. Alang-alang tak boleh, kata 99 100 lebih kurang, kau mana nak masuk neraka dah. Alang-alang menyelup Bekasam biar sampai Pengkalengan, bunuh 99 kan 100, kau mana ada masuk neraka, bunuh bagi cukup. Hang berkata tak boleh. Barangkali hadis ni tak panjang cerita, mungkin kawan ni bahas lah sikit dia, kau takkan langsung tak ada tak boleh langsung, tak boleh. Hang ni teruk barangkali beletiak mai, bagi sebiji mati wang 90 cukup 100. Kata adik Nabi, thumma sa'ala an a'lamil ahlil ard. Lepas bunuh 100 dia tak ada apa, dia bunuh dah sebelum ni pun. Orang ni tuan-tuan, kalau kita bunuh orang ni seorang pun, balik manusia ni tak boleh lena masa tidur, tak boleh lena, melainkan orang tu bunuh dengan sebab. Tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan tahu, duk tengok kadang-kadang hukuman pancung mati orang, nak lepas daripada semayang, kadang-kadang dia buat hukuman mati. Tapi hebat hukuman tu bila hukuman Tuhan kan. Tak, di tengah padang polis mai keliling orang, ambulan mai 2-3 biji, orang penuh polis buat macam ni pegang tangan antara satu sama lain tu. Buat mai orang nak mati tu keluar mai, polis pun isytihar dia ni bunuh siapa-siapa pada sekian-sekian orang masa. Lepas tu tanya pula keluarga hak kena bunuh hari tu ni, hak nak maaf ke tak? Kalau dia maaf tak apa, dia panggil waliyuddam, wali darah, dan dia boleh menuntut diat